Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ini saya akan kongsikan dengan tuan-tuan satu tajuk, iaitu sifat ikhwan dan asaib. Sifat ataupun sikap, sifat, ciri-ciri yang ada pada ikhwan dan asaib. Saya menyebutkan hanya 4 sahaja dan yang utama. Yang pertamanya, Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan ni atau asaib ini adalah tentera Imam Mahdi. Tentera Imam Mahdi ini gelarannya ikhwan. Cari hadisnya. Asaib ini juga adalah tentera Imam Mahdi. Semuanya wali. Yang asaib lebih ramai lagi daripada ikhwan. Ikhwan tu sedikit. 313 sahaja. Ada yang kata 314, ada yang kata 315. Dan ada juga yang menyebutnya sehingga 500 tentera ikhwan ni 500 orang. Ada pun asaib tu ramai. Ada yang kata 16,000 orang. Bahkan nanti lebih. Makin lama makin ramai. Makin lama makin ramai. Kerana apa? Orang dah mula insaf, dah sedar rupanya Fatah Tamimi tu betul. Rupanya Imam Mahdi tu betul. Rupanya apa yang disebutkan selama dalam YouTube tu betul rupanya. Jadi orang pun menangis. Menangislah. Sebab apa menangis? Sebab dosa dah banyak, dah bertobat, nak jadi baik, nak selamat di akhirat. Takut dosa, takut kena bakar, takut masuk api neraka, takut rentung. Taubatlah. Jadi, apa ciri-ciri tentera Imam Mahdi ni? Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang sangat taat pada pemimpin. Taat ini bukan macam jemaah yang ada sekarang. Pada umumnya. Nak taat, taat. Ada perkara ni taat. Ada perkara tu taat. Ikut kita pula. Tapi taat yang dimaksudkan di sini di bawah satu pimpinan Fatah Tamimi, taat yang luar biasa. Setaat-taatnya. Selama mana tidak bercanggah dengan syariat, dengan agama, wajib taat. Kata Nabi SAW, La ta'ata li makhluk fi maksiatul khaliq. Jangan kamu taat pada makhluk sekiranya bercanggah dengan agama, dengan syariat. Jadi jangan kita nak mencari redha makhluk. Jadi kita jangan kita mencari redha makhluk, tetapi hendaklah kita mencari keredaan Tuhan. Jadi yang pertamanya sangat taat pada pemimpin. Bukan senang. Pemimpin suruh pergi A, kita kena pergi A. Pemimpin kata itu, kita kena taat. Walaupun benda tu kecil, kita kena taat. Wajib taat. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Pemimpin yang menguasai kamu. Jadi kamu kena taat. Tapi yang saya perhati, yang ramai pengalaman kita, mungkin pengalaman orang lain, dengan pemimpin ni tak 100% taat. Habis tinggi 80%, 70%, 5%. Ikut suka dia lah. Nak taat, tak taat. Dia tak taat lah. Ni namanya bukan ikhwan. Bukan asaib. Boleh jadi orang awam biasa. Walaupun tahajudnya hebat, puasanya hebat, taat susah. Rasa cerdik benar, rasa pandai benar. Ini belum lagi jadi ikhwan. Belum lagi jadi tentera Imam Mahdi. Yang kedua, sesama mereka ni, bagaikan satu ayah, satu ibu. Bagaikan adik-beradik yang dimaksudkan dari keluarga yang baik, yang taat. Sebab untuk pengetahuan semua, saya tak syarah lagi ni. Bahawa Fatah At-Tamimi ni untuk pengetahuan tuan adalah dari keluarga yang baik, keluarga wali-wali. Ni nak bagi tahu penegasan ni, penting ni, tegas ni. Keluarga yang baik-baik, yang taat daripada wali, daripada pakar muhadisin, daripada ketua wali. Bahkan keturunan raja, keturunan Sunan Giri, keturunan Said Jamadil Kubra, keturunan Said Abdul Malik Azmat Khan, keturunan daripada Ba'lawi, daripada Alawiyin, dan daripada Ahlul Bait. Tunggak bangsa Arab ni. Ini ramai orang tak tahu. Senang-senang yang nak kata tuduh sesat. Senang-senang yang nak kata tak betul. Ini ingat ni akhir zaman ni. Ni zaman hukum karma. Siapa tak betul, tunggu masa. Lambat dengan cepat dia. Hukum. Dia akan jatuh. Jadi maksud di sini, Fatah Tamimi ni dan ikhwan dan asaib ni keluarga yang baik, yang taat, yang takut dan cintakan Tuhan. Sehingga kan ayahnya tu subhanallah, matinya, meninggal dunia ayahnya dalam keadaan Masya Allah, yang sangat-sangat baik. Ketika duduk tahiyat akhir. Subhanallah. Jadi bukan seperti keluarga sekarang. Anak pukul mak, ayah halau anak lari daripada rumah.
Ikhwan dan asaib bukan keluarga seperti itu. Maknanya nak jadi ikhwan, nak jadi asaib, kena selesaikan urusan rumah tangga. Bukan diri kita je. Qu anfusikum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan keluarga kamu. Keluarga ni penting. Ini mak ayah ampun maaf, kita pergi masjid, anak terbiar, anak tak sembahyang, anak buat itu, anak buat benda tak elok. Mak bapak je yang rupa zahirnya elok. Tak, belum lagi. Semua kena elok. Jadi, ikhwan dan asab ni dari keluarga yang baik. Tak gaduh, berkasih sayang satu sama lain. Jadi, bila dah jadi ikhwan dan ni, mereka akan diadik-beradikkan. Jadi baiklah, insya-Allah. Jadi yang tak siap ni, ikhwan dan asaib. Yang ketiga, bagai abid di malam hari, singa di siang hari. Abid di malam hari ni maknanya ibadat, buat kerja-kerja Islam lah. Tak kira lah kerja apa benda. Menulis pun kalau dia niatkan untuk dunia, untuk ummah, kerja Islam lah. Selain daripada yang utamanya bangun malam, berzikir, bertaubat, selawat banyak. Tapi syaratnya mesti menerima kepimpinan Fatah At-Tamimi. Tak boleh seorang-seorang, tak boleh. Sebab dia mesti selaras satu dunia. Siang hari sibuk berjuang seperti singa-singa. Bukan malam tahajud, lepas tu siang tidur pagi. Habis puasa ni sampai ke petang. Allahu Akbar. Bukan macam tu. Apa yang mereka buat waktu siang ni? Jamaah ni. Rasul SAW kata apa? Zahirina alal haq. Menzahirkan kebenaran, menzahirkan sistem kehidupan dalam berbagai bidang. Ini kita ni faham agama je, bukan macam tu. Ya agama lah. Tahajud, sunat duha, zikir dah. Semua bidang. Ni nama role model. Tapi nak merintah negara. Macam mana nak merintah negara? Bukan agama saja. Semua tu diagamakan. Semua tu jadi ibadah. Dengan tempoh 5 syarat tadi. Yang pertama, niat kita betul. Benda perkara itu ada disahkan oleh syariat. Ketiga, tidak bertentangan dengan pelaksanaan dia. Pelaksanaan mengikut syariat. Tidak yang yang seterusnya natijahnya disalurkan ikut syariat. Dan yang akhir sekali, iaitu tidak meninggalkan yang fardu. Umpama sembahyang dan kena berkasih sayang. Kalau kasih yang terbarai, itu bukan ikhwan. Itu ciri-ciri haiwan. Jadi tuan-tuan sekalian, maknanya menzahirkan sistem kehidupan dalam berbagai bidang itu apa dia? Pertanian, pendidikan, ekonomi, melahirkan sistem. Pasal apa sistem? Sebab Fatah Tamimi ini mujadid, dia bawa tajdid, bawa sistem yang baru. Semua bidang. Sebab itu bila dapat negara Islam ni, jadi baru semua. Rezeki pun datang mencurah-curah. Hutang negara boleh selesai. Semua boleh selesai. Aman, buah, semua lebat. Sekarang ni buah pun tak menjadi. Dah gitu. Macam-macam lah yang tak menjadinya. Yang keempat, rasa bersama dan bekerjasama. Ada rasa bersama dan boleh bekerjasama. Bukan ego, bukan belagak, bukan sombong, bukan action, bukan rasa dia pandai, orang lain suruh bawah dia je. Tak boleh rasa macam tu. Perkara rasa bersama macam adik-beradik dan boleh bekerjasama ni, perkara ni bukan mudah. Perkara ni payah nak dapat. Sebagai rumusannya, selagi dalam perjalanan proses, maka kita ada peluang, ada chance. Allah bagi kita peluang lagi. Subhanallah. Jadi secara umumnya, kita ini mahu tidak mahu, semuanya sedang bergerak menuju satu proses. Ujian dan nikmat silih berganti. Untuk tengok, untuk dinilai. Pemimpin nak tengok. Pemimpin roh. Pemimpin yang dilantik oleh Tuhan. Yang namanya, gelarannya disebut dalam hadis. Jadi, kita dinilai. Jadi semasa dalam proses ni, kita ada chance, ada peluang. Sampai bodoh, dah sampai bodoh. Bila Tuhan akan beri kemenangan agar tidak terhijab. Sebab dosa tu hijab. Maka Tuhan akan hukum kita. Itu yang kita takut. Supaya tidak terhijab. Jadi kita kena bertakwa. Cepat-cepat bertaubat. Kalau tidak, kita boleh mati. Ada orang-orang boleh mati. Lumpuh, kena langgar kereta. Atau buang daripada jemaah. Bagaimana Tuhan buang daripada jemaah? Sama ada Tuhan buang atau Tuhan masukkan rasa dalam hati. Nak lari daripada jemaah. Benci dengan pemimpin. Benci dengan kawan.
rasa ingin lari daripada jemaah. Tu salah satunya. Kecuali ada sebab-sebab yang tertentu yang diterima alasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa maksud dilumpuhkan tadi? Ialah orang yang akan berperanan, maka dipanjangkan umur, diberilah peranan untuk menjadi ikhwan, untuk menjadi asaib. Yang tak perlu, lumpuhlah, matilah. Tapi mudah-mudahan matinya dalam keadaan mati itu lebih baik. Takut macam ada orang mati kecil. Kalau boleh dewasa mungkin derhaka, mati kecil lagi elok. Jadi Tuhan boleh matikan dia, lumpuhkan dia. Itu kuasa Allah dah banyak berlaku pun. Kena langgar kereta. Semua tu memanglah takdir. Ada yang langgar kereta. Semua tu sebab-sebab yang kita tak ketahui. Jadi kalau Tuhan nak kita jadi ikhwan, jadi asyik, dipanjangkan umur kita. Jadi setengah orang dilumpuhkan, dimatikan. Tambah-tambah lawan dengan pemimpin. Tambah-tambah menentang kebenaran. Adalah hukum karmanya. Dalam jemaah kebenaran pula ada yang kena buang daripada jemaah. Buang daripada jemaah kenapa? Kerana bersalah, tak nak bertabat. Kerana tak mengaku bersalah, dibuang daripada jemaah. Ini biasalah tu. Jadi nak cari wali. Nak cari wali bukan cari kuali. Kuali senang lah. Mana-mana rumah. Dekat mana-mana rumah tu ada kuali. Ini nak cari wali. Wali Allah tu. Bukan wali nikah. Sama ada Tuhan buang atau Tuhan masukkan rasa dalam hati nak lari daripada jemaah. Dia nak lari. Niat dia nak lari. Kecuali ada niat yang lain. Saya tak sebutlah kecuali tuan-tuan. Sama ada benci dengan pemimpin. Dia benci. Dia keluar tu dia benci. Benci dengan kawan. Ataupun tak perhati. Merajuk umpamanya. Jadi mudah-mudahan. Kalau tak faham tanya. Tak faham tanya. Jangan buat kesimpulan. Dengar cerita pendek ni. Ini. Tuduh sesat. Tuduh bukan-bukan. Tanyalah dulu. Tanya dulu biar saya jawab. Ini main tuduh-tuduh je. Ni akhir zaman. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.